أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
Sadaqallahul azim. Itulah dia kesudahan kehidupan dunia. Dan sebaliknya Allah menyuruh manusia ke tempat kediaman yang selamat sentosa. Dan dia sentiasa memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, menurut undang-undang peraturannya, ke jalan yang betul lurus yang selamat itu. Untuk orang-orang yang berusaha menjadikan amalnya baik, dikurniakan segala kebaikan, serta satu tambahan yang mulia. Dan air muka mereka pula berseri-seri, tidak diliputi oleh sebarang kesedihan dan kehinaan. Mereka itulah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan syirik dan maksiat, balasan tiap-tiap satu kejahatan mereka ialah kejahatan yang sebanding dengannya, serta akan ditimpakan kehinaan. Tiadalah bagi mereka pelindung dari seksa Allah. Muka mereka hitam legam, seolah-olahnya ditutup dengan beberapa bahagian yang gelap gelita dari malam yang gelap gelita. Mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan ingatlah, masa kami himpunkan mereka semua pada hari kiamat, kemudian kami berfirman kepada orang-orang musyrik, tunggulah di tempat kamu semua, kamu dan makhluk-makhluk yang kamu jadikan sekutu. Sesudah itu kami putuskan perhubungan baik di antara mereka. Dan berkatalah makhluk-makhluk yang mereka sembah itu sebagai berlepas diri, bukanlah kami yang kamu puja dan taati. Sebenarnya kamu hanya memuja dan mentaati hawa nafsu kamu sendiri. Allah mengetahui apa yang sebenarnya. Oleh itu cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dengan kamu. Sesungguhnya kami tidak menyedari pujaan atau penyembahan kamu kepada kami. Pada masa itu tiap-tiap diri dapatlah mengetahui dan merasai akan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka dikembalikan kepada Allah Tuhan mereka yang sebenar-benarnya, yang akan membalas dengan adilnya. Dan dengan itu hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Bertanyalah kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati? Dan mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup? Dan siapakah pula yang mentadbir urusan sekalian alam? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka mereka yang musyrik tetap akan menjawab, mengakui dengan berkata, Allah jualah yang menguasai segala-galanya. Oleh itu katakanlah, jika kamu mengakui yang demikian, maka mengapa kamu tidak mahu bertakwa? Maka yang demikian sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah, Tuhan kamu yang sebenar-benarnya. Sesudah nyatanya sesuatu yang betul dan benar, maka tidakkah yang lain daripada itu salah dan karuk sahaja? Oleh itu bagaimana kamu dapat dipesongkan dari kebenaran? Sebagaimana benarnya ketuhanan itu bagi Allah sahaja, demikianlah benarnya kalimah ketetapan hukum Tuhan terhadap orang-orang yang fasik, kerana bahawasanya mereka tidak beriman. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Yunus, surah yang ke-10 pada juzuk yang ke-11, bermula ayat 25 sehingga ayat 33. Sesudah kita membaca ayat sebelum ini yang menceritakan gambaran yang Allah Ta'ala jelas dan nyatakan tentang bagaimana dunia dan sifatnya, dan bagaimana kebinasaannya, dan bagaimana kesudahannya. Sebagai satu sebab kenapa manusia yang kufur kepada Allah. Manusia yang kufur kepada Allah kerana tidak beriman kepada hari akhirat, kerana tidak percaya kebangkitan semula, kerana tidak beriman dengan hisab dan timbangan syurga dan neraka. Mereka menyangka dunia ialah segala-galanya. Maka Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kesudahan dunia. Akan hancur, akan binasa, yang bersifat sementara. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang apakah yang sebaik-baiknya yang kamu patut lakukan.
Kalau kamu wahai orang-orang kafir, bukan wahai manusia, dah tahu bahawa orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang berada dalam kesusahan pasti akan berdoa pada Tuhan. Dan dunia yang kamu jadikan sebagai matlamat kehidupan akan binasa. Maka kenapa kamu tidak melihat akhirat yang diseru oleh Allah, yang diajar oleh Allah, dengan beriman kepadanya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman pada hari akhirat. Kan inilah yang akan membawakan keselamatan kepada kamu. Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru kamu, mengajak kamu kepada negeri yang salam. Perkataan dar ialah negeri akhirat. As-salam memberi maksud syurga, iaitu akhirat yang punyai segala keselamatan daripada segala-gala ketakutan kamu. Bimbang tua, bimbang penat, bimbang fakir, bimbang mati, semuanya itu terpelihara di hari akhirat kelak sebab ia Darussalam. Perkataan Darussalam khusus kepada syurga, iaitu akhirat yang padanya ada Darussalam. Ya Allah Ta'ala menyatakan, wa yahdi man yasha, dan dia Allah akan memberi petunjuk. Man yasha, siapa yang Allah kehendaki. Yang dimaksudkan Allah kehendaki, yakni Allah meletakkan peraturan untuk beriman. Siapa yang tak sombong, siapa yang mencari kebenaran, siapa yang ingin mengkaji, siapa yang menggunakan akal fikiran, siapa yang menolak hawa nafsu ke tepi, siapa yang mendengar perbicaraan yang baik-baik, maka ini yang disebut man yasha, ini apa yang Allah kehendaki. Yang dikehendaki di sini ialah peraturan Allah. Kerana Allah jadikan setiap satu ada sebab. Untuk seorang itu mendapat hidayah, Allah tunjukkan jalan-jalan dan sebab-sebab. Dengan meninggalkan orang jahat, dengan bersahabat orang baik, dengan membersihkan diri daripada segala sifat mazmumah, dengan menanam dalam diri segala sifat mahmudah yang terpuji, dengan mendengar perkara yang baik, dengan berfikir dengan akal yang waras, yang selamat daripada pengaruh hawa nafsu, ila siratim mustaqim, yang akan membawa pada jalan yang lurus. Yang dimaksudkan jalan yang lurus ialah Islam, agama yang sebenar. Kerana manusia, tuan-tuan sekalian, secara fitrah mereka tidak mampu menolak agama. Maka di hadapan mereka pelbagai agama. Dan matlamat agama tadi ialah untuk menjadikan manusia sampai kepada Allah. Itu matlamat agama. Dan matlamat agama juga untuk menjadikan manusia merasa tenang. Tidak merasa resah, tidak merasa putus asa, tidak merasa tekanan. Kerana Allah Ta'ala menyebut bahawa siapa yang mendapat petunjuk, dilapangkan dadanya, dijauhi dia daripada segala tekanan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Siapa yang berpaling daripada kebenaran, kami akan jadikan kehidupan yang sempit. Maka seorang agama kerana dia nak kelapangan. Sebab itu tuan-tuan lihat bagaimana pencarian manusia untuk dapat kelapangan. Mereka cari melalui harta. Kumpul banyak-banyak, mereka tak dapat. Mereka cari melalui pangkat. Buru pangkat besar-besar, mereka tak dapat. Mereka cari melalui kawan-kawan. Terciptanya Facebook, terciptanya IG. Ini untuk menghimpunkan kawan-kawan sedunia. Supaya dengan ini mereka tenang. Pun tidak tenang, ia menjadi bahan maki hamun dan sebagainya. Sehingga ada seorang hamba Allah yang dia dah ada akaun lebih kurang 100 juta pengikut. Tutup akaun, tak tahan kena keji. Yang asalnya seronok. Sifat manusia mencari segala ketenangan dengan duitnya, dengan jawatannya, dengan kawannya, dengan hiburan. Bukan dengan tempat pelancongannya. Maka tempat-tempat pelancongan muncul bagaikan cendawan. Yang mewah, yang berprestij, yang hebat. Sama ada di kota-kota besar, dalam hutan, belantara, setengah hotel tadi atas gunung. Nak naik tu, kena panjat dulu, penat. Dia kurus baru sampai ke atas. Dia punya tinggi, duduk. Dah orang nak. Ni satu tempat di Zimbabwe. Hotel dalam hutan. Di Kenya, sehingga satu malam 25,000 pound sterling. Mereka bayar. Di Maldives, hotel atas laut. Juga mereka bayar dengan harga yang mahal. Semua ni kan nak cari tenang.
Lalu akhirnya manusia pergi pada fitrah, cari agama. Setengah mereka mencipta agama baru. Kalangan selebriti terkenal, buat agama baru. Setengah mereka mencari agama itu, mencari agama ini. Mereka pulung cari agama. Sifat agama yang tenang tidak ada melainkan dalam Islam saja. Cukup Islam itu namanya Islam. Daripada perkataan salimah. Salimah makna selamat. Dan Islam bukan sekadar memberi maksud penyerahan diri untuk selamat. Yang kita dah sebut makna Islam al-inqiyad wal-imtithal. Tunduk, patuh. Untuk apa tunduk patuh? Supaya kita selamat. Supaya kita akan rasa assalam, tenang. Sebab itu Allah menyebut wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyuruh kamu kepada syurga namanya darussalam, tenang. Kamu tak ada kebimbangan, tidak ada ketakutan, tidak ada perkara-perkara yang menjadi igawan buruk di dalam dunia ini. Yang manusia buat macam-macam demi kerana takutkan igawan ini. Yang takut miskin cari harta banyak-banyak. Yang takut tak ada jawatan baik dengan orang ramai, baik dengan orang-orang yang ada jawatan. Ketakutan-ketakutan yang pelbagai. Sekiranya manusia ini benar mengenali Islam, mereka diajar takutkan Allah. Di mana sahaja takutkan Allah, supaya hati mereka tenang. Kerana takut pada Allah memberikan kekuatan. Takut pada makhluk menambahkan kehinaan. Kalau tak takut pada satu makhluk, kita sedang menambah kehinaan kita. Tetapi bila kita takut pada Allah, kita menambahkan kemuliaan. Lagi takut kita pada Allah, lagi mulia kita. Sehingga dikatakan, man khafallah khafahu kullu syai'. Siapa yang takut Allah, Allah jadikan semua makhluk lain takut pada dia. Ini kehebatan takut pada Allah. Kemudian Allah menyebut, lilladzina ahsanul husna. Orang-orang yang melakukan kebaikan itu. Orang-orang yang melakukan kebaikan. Perkataan ahsanu, yakni yang suka buat baik. Disebut dalam ayat yang lain, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang disebut sebagai ihsan. Kemuncak ihsan itu ialah iman pada Allah. Bila Allah sebut wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang muhsin, yang orang suka buat baik. Baik, buat baik yang tertinggi sekali namanya iman pada Allah. Kerana apa? Dengan ada iman, segala kebaikan lain diterima. Tapi kalau tak ada iman, buatlah baik banyak mana pun tak diterima. Kalau seorang tu dia tolong fakir miskin, dia bantu manusia, dia buat segala kebaikan, kemudahan pada manusia, tapi dia kufur pada Allah, maka kebaikannya semua tertolak. Kerana syarat kebaikan diterima mesti iman. Beriman pada Allah. Sebab seorang bila kufur, habitat a'maluhum, habis tenggedala, punah, ranah, hancur, lebur amal-amalan mereka. Maka tidak dikira. Sebab itu bila Allah menyebut Allah suka kepada orang yang buat baik. Buat baik yang tertinggi iman pada Allah. Yang selepas itu kebaikan-kebaikan lain yang mengikutinya. Bagi orang yang buat kebaikan, dia akan dapat husna. Apa maksud husna? Husna di sini maksudnya ialah al-mathubatul husna wahiyal jannah, syurga. Itu kemuncak balasan Allah. Kemuncak balasan-balasan yang merupakan kenikmatan manusia nak syurga. Kemudian Allah menyebut ziyadah wa ziyadah dan tambahan. Yang tambahan kepada nikmat syurga itu. Dalam masalah ini para ulama menyebut maksud tambahan di sini ialah al-fadlu, yakni Allah beri kurniaan-kurniaan yang lain berupa gandaan pahala sehingga 10 kali ganda kepada 700 kali ganda. Jadi kalau seorang hamba tu buat baik, Allah beri lebih ni, ganda sampai 700 kali ganda. Dan pendapat yang masyhur yang dimaksudkan dengan lebihan ini ialah an-nazaru ila Allah, melihat wajah Allah. Melihat zat Allah dengan keadaan yang sesuai. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana ahli syurga masuk syurga, lalu ahli neraka masuk neraka, maka malaikat menyeru, wahai penduduk syurga, sesungguhnya kamu ada janji di sisi Allah yang ia menghendaki untuk kamu memperolehinya. Lalu ahli syurga berkata, apa dia? Bukankah Allah telah memberikan segala-gala pada kami? Diberatkan timbangan kami, diputihkan, dicahayakan wajah kami, dimasukkan kami dalam syurga, dilepaskan kami dalam neraka. Lalu fayukshafu lahumul hijab. Maka Allah nak beri lagi satu janji Allah, dibuka antara mereka dengan Allah hijab. Fayanzuruna ilaih. Lalu mereka melihat zat Allah yang mulia. Fa wallahi ma atahumullahu syai'an
ahabba ilaihi minan nazar ilaihi wala aqarra li a'yunihim. Demi Allah, tidak ada satu nikmat yang lebih dicintai oleh ahli syurga daripada melihat Allah. Dan tidak ada perkara yang paling menenangkan jiwa mereka daripada melihat Allah. Tuan-tuan lihat nikmat syurga dah tenang, dah seronok. Tengok syurga dengan pelbagai bentuk, hiasan, kecantikan. Nikmat yang abadi yang tak dapat kita bayangkan. Kalau kita kat dunia, tuan-tuan sekalian, pergi tempat lawa, kita dah teruja. Kita dah cukup, kita katakan merasa kagum. Terkasima kita. Itu baru dunia yang akan hancur. Ini melihat syurga, suatu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Setiap inci tanahnya itu ada kecantikannya tersendiri. Dia tak macam kita mungkin lawa sini, tepi-tepi tu sampah pun banyak. Ini setiap inci tanahnya semuanya keindahan. Semuanya wangian. Semuanya ialah nikmat-nikmat yang tidak terkira. Namun ada nikmat yang lebih hebat, kata Nabi SAW, itu nikmat melihat Allah. Nikmat itu menjadikan nikmat yang paling ahli syurga suka dan paling menyejukkan ataupun menghiburkan hati mereka. Itu melihat Allah SWT. Disebut dalam hadis yang lain. Diriwayatkan, innallaha yab'atsu yaumal qiyamah munadiyan yunadi ya ahlal jannah bisautin yasma'u awwaluhum wa akhiruhum. Innallaha wa'adakumul husna wa ziyadah. Fal husnal jannah wa ziyadah an-nazar ila wajhir rahmani azza wa jalla. Kata Nabi SAW, Allah nanti pada hari kiamat akan bangkit seorang penyeru, yakni malaikat yang kerjanya untuk beri announcement. Buat satu announcement yang menggembirakan. Wahai penduduk syurga, maka didengar oleh penduduk syurga yang awal sehingga yang akhir. Yang darjat paling tinggi sekali sehingga darjat paling rendah. Semua dengar. Sesungguhnya Allah menjanjikan bagi kamu syurga dan menjanjikan lebihan, yakni melihat wajah Allah SWT. Maka bergembiralah ahli syurga waktu itu. Baik, kemudian bila Allah menyebut, sebelum ini saya katakan Allah sebut dunia sementara, dunia akan hancur binasa. Maka Allah menyebut suatu perbandingan yang patut kita cari, iaitu syurga. Dan syurga ini diperolehi dengan petunjuk Allah, yakni dengan beriman kepada Allah. Maka yang beriman pada Allah, maka dia akan dapat syurga, akan dapat melihat wajah Allah. Tidak cukup itu, Allah kata apa? Wala yarhaku juhahum qatarun. Pada wajah mereka tidak ada lagi kebimbangan. Perkataan qatarun yang memberi maksud tidak ada lagi kebimbangan, ketakutan, tidak ada. Qatarun ni asalnya maknanya debu-debu. Dalam keadaan orang bila di dalam kebimbangan, dia macam tak sempat nak urus wajah dia. Kusuk masai rambutnya. Berdebu wajahnya bila kita tengah dalam keadaan susah. Kita pun nampak muka macam gelap. Kita boleh tahu orang tu susah bila muka dia gelap, muka dia macam susah hati. Maka ini disebut dalam bahasa Arab qatar. Maka pada hari kiamat kelak orang beriman wajah mereka tidak ada sedikit pun debu. Dek ceria mereka. Wala dhillah, dan tidak ada sedikit pun rasa hina. Ulaika ashabul jannah, inilah dia keadaan ahli syurga. Hum fiha khalidun, mereka kekal. Bukan sekadar mereka dapat syurga. Wajah mereka ceria. Mereka dalam keadaan bangga. Tidak pernah rasa terhina walau sedikit pun. Tak pernah. Tuan-tuan kita, kalau kita dapat dunia, nikmat dunia, kita masih lagi bimbang. Sebab apa? Ni installment bulan-bulan siapa nak bayar? Bimbang. Rumah kita besar, kita masih lagi bimbang. Nikmat kita kat dunia ni bila bertambah, bimbang kita juga bertambah. Akhirnya terpaksa pasang bodyguard. Pada orang ni tuan-tuan, dia punya sukang dia lawan orang, tu orang. Dia pun takut juga. Dia terpaksa pasang bodyguard. Kerja dia tinju. 50 kali lawan tak pernah kalah. Tapi ke mana nak pergi kena ada bodyguard. Dia pun penakut. Dia berani saya pada dia. Saya jalan tak ada bodyguard. Tapi itu realiti manusia. Bila makin dia dapat dunia, dia makin takut. Padahal dia juara dunia. Orang bertinju dengan dia tak pernah ada menang lawan dia. 50 kali lawan, 50 kali menang. Tapi dia punya takut bila dia bergerak mana-mana penuh bodyguard dia. Dia macam budak sekolah pula penakut. Tapi itu realiti. Kita bukan kata kat dia ni. Walaupun Zahir macam kata kat dia. Maksudnya itulah gambaran nikmat. Makin kita ada nikmat banyak kat dunia, kita makin takut. Kita makin bimbang. Dan kita bila orang hina sikit, rasa terhina lebih. Orang hina sikit je. Sehingga kita buat akhtar, jangan hina kita. Siapa macam tu? Manusia. Makin dia berada pada martabat tinggi,
makin takut dia dihina orang. Kalau dia biasa-biasa tak takut orang nak hina apa pun, dia pun tak kisah. Dia pun tak ambil tahu. Dia jalan pun sama-sama, dia pun tak takut apa. Tapi manusia, ni kita sebut tentang apa beza nikmat dunia, nikmat syurga. Nikmat dunia makin bertambah, nikmat dunia kita makin bimbang, kita makin takut. Kita makin jadi nak bersaing. Kalau sama-sama perempuan, dia bersaing ngebeg tangan. Orang lelaki bersaing kereta. Ini persaingan. Ni kajian yang dibuat. Orang perempuan dia suka bersaing dengan geng dia dengan beg tangan. Tak percaya tuan-tuan tanya perempuan. Untuk tunjukkan lebih pada orang tu. Ni beg H, ni beg LV. Ini beg sekian, ni beg sekian. Dia berlomba. Kalau kurang beg, dia pun fikir nak beli beg lagi. Itu rumah dia pernah beg. Bimbang dia, jangan ada orang potong dia. Setengah mereka lah. Yang dengar kuliah ni mungkin tak ada beg kot. Tak pakai beg, pakai karung guni je. Ini cerita persaingan manusia. Yang lelaki pula, kereta. Yang ada kereta ni, tengok yang ni pula lawa. Tengok yang ni pula lawa. Duk bersaing. Bimbang takut. Dah buat laju, dibimbang takut ada orang potong dia. Kebimbangan itu ialah nikmat dunia. Nikmat dunia tuan-tuan, dia bertapak kat hati kita, dia menambahkan keresahan. Kerana kita takut nikmat tu akan hilang. Maka takut tu lagi. Akhirnya orang ada kuasa, dia tak boleh tidur sebab dia memang kuasanya hilang. Walah, dia pegang semua, poli dia pegang, askar dia pegang. Semua dia pegang tapi dia tak mampu tidur. Kenapa? Takut. Sehingga kalau kita baca sejarah Cina dulu, ni sebab Cina antara empayar-empayar yang paling banyak digulingkan. Raja dia kalau nak berjalan, dia kena bawa semua orang tentera. Sebab apa? Dia takut ada yang guling dia kalau dia balik. Dia cukup takut. Kerana pergulingan kuasa itu benda yang biasa. Bahkan kalau kita bacalah tengah sejarah Islam, raja-raja zaman dulu. Raja-raja zaman dulu tuan-tuan takut nak pergi haji. Mereka takut kalau pergi haji nanti balik orang guling kuasa. Dia takut. Orang-orang biasa dah pergi haji tiap-tiap tahun. Dia orang takut. Kalau pergi boleh dengan syarat bawa semua menteri dia, jangan ada yang merancang untuk gulingkan dia. Dengan syarat bawa semua tentera utama dia, jangan nanti dia balik dia kena halau keluar dari negeri dia. Itulah ketakutan. Cerita ni tuan-tuan bukan kita maksudkan pada individu. Kita maksudkan pada keadaan bila mana kita ada nikmat dunia. Takut kita lebih pada orang lain. Kalau kita ada kereta, kuncinya macam-macam. Orang kereta biasa, kunci pun tak kat dalam. Dengan kunci spare pun kat dalam. Dua-dua dia bagi. Dan kalau nak mencuri boleh kunci tu, kunci spare sekali. Tapi kalau orang yang kaya lah, kereta dia dengan kunci dengan sekian-sekian. Sampai tayar pun dikunci juga tayar takut. Ini realiti nikmat dunia. Tetapi bila masuk nikmat akhirat, kata Allah, la yarhaku wujuhahum qatharun waladhina. Dia ceria, dia tak bimbang apa-apa. Kerana nikmat akhirat ialah sebenar-benar nikmat. Nikmat yang menjadikan kita seronok. Kemudian kata Allah, walladzina kasabus sayyi'at, dan orang-orang yang buat jahat pula. Kemuncak jahat, kufur pada Allah. Jazaa'u sayyi'atin bimithliha, maka Allah dengan keadilannya akan membalas kejahatannya seumpama perbuatannya. Wa tarhaquhum dhillah, dan mereka sentiasa rasa terhina. Ma lahum minallahi min asim, mereka tidak akan ada pembantu dan penolong yang mampu menyekat azab Allah Ta'ala daripada menimpa mereka. Ka'annama ughsyiyat wujuhum qit'an minal laili muzlima, wajah mereka bagaikan kepingan gelap malam yang menempel di muka mereka. Tuan-tuan, kita tengok malam yang gelap gelita, yang gelap gelemak kalau bahasa saya. Gelap, zulumah, gelap sungguh. Seumpama kegelapan malam itu ditempel pada wajah dia. Gelap muka dia seumpama malam gelap. Dek kenapa? Takut, sedih, menyesal atas apa yang mereka lakukan di dunia. Allah gambarkan wajah mereka ini umpama kepingan malam yang melekat pada wajah. Ka'annama ughsyiyat wujuhum, seolah-olah wajah mereka diliputi, ditutupi qit'an minal lail, sekeping daripada waktu malam. Maknanya, dia tuan-tuan bila malam, kalau orang berjalan masih nampak orangnya. Kenapa kita ni masih ada cahaya-cahaya ke badan kita yang menjadikan orang nampak ada orang. Tapi cerita ahli neraka, mereka dah sebati dengan malam. Umpama badan mereka, umpama wajah mereka sebati dengan malam. Gelap seperti malam. Kemudian kata Allah, ulaika ashabun nar. Mereka itulah, watak mereka itu, rupa bentuk mereka itu. Inilah dia penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Dalam satu hadis, Nabi SAW menyatakan, Masali wa mislukum
shibhu sayyidin bana daran wa wada'a ma'idatan wa arsala da'iyan faman ajaba da'iya dakhala ad-dar wa akala min al-ma'idati wa radiya anhu sayyid wa man lam yujib lam yadkhul wa lam ya'kul wa lam yarda anhu sayyid fallahu sayyid wad daru darul islam wal ma'idatul jannah wad da'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, bandingan aku dengan bandingan kamu seumpama ada seorang tuan. Tuan tadi dibina satu rumah dan disediakan padanya makanan dan dihantar utusan untuk memanggil jemputan. Siapa yang menerima jemputan akan masuk rumah dan siapa yang masuk rumah akan makan hidangan. Siapa yang makan hidangan dia akan diredai oleh tuan rumah. Dan siapa yang tidak menerima jemputan, tidak mau menerima jemputan, maka dia tak akan masuk rumah dan dia tak mampu makan hidangan dan dia tidak akan diredai oleh tuan rumah. Maka Allah itulah tuan rumah. Rumah itu ialah Islam, hidangan itu ialah syurga dan penyeru itu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi beri gambaran dakwah aku ni macam panggil kamu datang jemputan. Rumah seorang yang pemurah, dia sediakan pelbagai makanan yang lazat. Walau kamu perlukan, walau kamu lapar, kamu kebulu, tapi kamu tak nak terima jemputan aku. Ada orang baik, dia terima jemputan aku, maka dia pun masuk rumah, dia pun makan hidangan. Maka tuan rumah pun suka sebab dia datang. Maka itulah gambaran kata Rasulullah, tuan rumah itu Tuhan. Rumah itu Islam. Hidangan itu ialah syurga. Dan yang memanggil itu aku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bila Allah Subhanahu wa taala telah memberi perbandingan dunia ini bagaimana dan memberi perbandingan syurga bagaimana, maka kenapa kamu tidak mendorong diri kamu atau tidak mengajak diri kamu sendiri untuk melihat tawaran Allah yang hebat? Disebut dalam hadis yang lain, ma min yaumin tatlu'u fi syams illa wa bi janbayha malakan yunadiyani bihaitsu yasma'u kullul khalaiq illa thaqalain ayuhan nas halumu ila rabbikum wallahu yad'u ila daris salam. Setiap hari kata Rasul, setiap hari ada dua malaikat yang menyeru, yang didengari oleh seluruh makhluk, mereka manusia dengan jin dia tak dengar. Sebagai satu ujian. Malaikat ini berkata, wahai manusia, halumu ila rabbikum, kembalilah pada Tuhan kamu. Wallahu yad'u ila daris salam, Tuhan kamu menyeru kamu untuk masuk syurga Darussalam. Dan tiap-tiap hari malaikat seru, hei manusia, Tuhan panggil. Hei manusia, Allah ajak kamu masuk syurga. Tapi tuan-tuan, kita terus terpedaya dengan dunia. Terus ditipu oleh dunia. Walhai yang mati di hadapan kita bersilih ganti, bahkan bersilih kurun. Bersilih umat. Mati dan mati dan mati. Tapi masih ada yang ditipu oleh dunia. Masih ada yang terpaku dan mencintai dunia dengan berlebihan. Dengan melampau. Akhirnya mereka cuma menjadi tulang belulang yang tidak mampu mengambil manfaat dunia yang mereka himpunkan. Sedangkan mereka ada akhirat yang dijanjikan oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah jadikan dunia ini. Walau bagaimanapun indah, dia mendatangkan mudarat yang besar. Yang tengok makanan sedap, bila dia makan datang mudarat. Semua penyakit berhimpun. Cimani, darah tinggi, gauk, jantung, kolesterol, buah pinggang. Semua ada. Kanser. Kenapa makanan? Ini terhidang segala makanan, tapi semua makanan ini menjanjikan penyakit. Sila makan, nak penyakit banyak, makan banyak. Nak penyakit sikit, makan sikit. Kemudian ni jawatan. Yang dihadapannya permusuhan dan perbalahan. Sila ambil jawatan dan tengok bagaimana berbalah anak dan ayah. Bagaimana berbalah rakan-rakan yang dahulunya karib dan akrab. Gaduh. Tak pernah puas hati, tak pernah senang hati. Setiap benda atas dunia ni Allah tidak izinkan manusia mengambilnya berlebihan, melainkan yang menunggunya ialah kehancuran. Kerana itu Allah mengajar kita mengambil dunia dengan hukum. Mengambil dunia dengan takwa. Mengambil dunia dengan amanah. Mengambil dunia dengan perintah Allah. Dan meninggalkannya juga dengan larangan Allah. Orang yang macam ni yang akan pulang ke akhirat dengan selamat. Berjalan atas muka bumi tanpa dosa dan sentiasa diredai oleh Allah. Kemudian kata Allah, lepas habis cerita perbandingan kafir dunia dengan akhirat. Perbandingan balasan ahli syurga dengan ahli neraka. Maka Allah cerita apa akan berlaku di akhirat. Supaya semua manusia tahu. Kata Allah, wa yauma nahsyuruhum jami'a. Hari, yakni hari kiamat, nahsyuruhum, kami himpun semua manusia. Summa naqul, kemudian kami berkata, lilladzina asyraku, bagi orang yang mensyirikkan kami.
makanakum, jangan bergerak ke mana-mana. Makanakum, antum kamu wa syurakaukum, dan berhala yang kamu sembah dan apa saja yang kamu sembah selain Allah. Maka manusia yang beriman, Allah bebaskan dia. Manusia yang syirik pada Allah, Allah kata makanakum antum wa syurakaukum. Jangan pergi mana, duduk situ. Siapa? Ini orang yang syirikkan Allah. Lagi syurakaukum, yang mereka sekutukan dulu. Yang sembah berhala, berhala pun duduk situ. Yang sembah Nabi, Nabi pun duduk situ. Nabi Isa kena duduk situ sebab orang sembah dia. Nabi Uzair kena duduk situ sebab orang sembah dia. Malaikat, mana-mana sembahan kena duduk untuk menunjukkan hari pelepasan. Bahawa yang disembah ni tak ada kena-mengena. Biar dengar daripada mulut yang disembah ini. Fazayyalna bainahum. Lalu kami zahirkan apa sebenar hakikat antara kedua hubungan mereka. Wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Dan berkatalah sekutu-sekutu yang disembah, mereka sebenarnya tak sembah kami. Mereka ni sembah hawa nafsu kami. Mereka menyembah mengikut hawa nafsu mereka. Sebenarnya bukan sebab kami mereka sembah. Kata yang disekutukan. Matahari, bulan, berhala, nabi-nabi yang disyirikkan. Artinya mereka menyembah Nabi Isa, yang menyembah Nabi Uzair. Mereka ini serentak berkata sebenarnya bukan kami yang mereka sembah. Mereka ni ikut hawa nafsu mereka. Tuan-tuan, bila kita lihat orang yang ikut hawa nafsu, maka dia buatlah peraturan tu, peraturan ni. Realitinya itu cuma hawa nafsu mereka. Yang mereka letak depan sebagai sembahan tak ada kena-mengena. Cuma kerana dorongan hawa nafsu mereka. Fakafa billahi syahida. Kata yang disembah ini, cukup Allah jadi saksi. Bainana wa bainakum, antara kami dan antara kamu. In kunna an ibadatikum, kami dengan perwatakan perbuatan kamu mensyirikkan Allah, la ghafilin, tak ada kena-mengena. Allah menjadikan batu-batu yang disembah oleh mereka bercakap. Saya tak ada kena-mengena, kata batu. Allah jadikan semua sekutu mereka di kalangan Nabi dan malaikat. Kami tak ada kena-mengena, ya Allah. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat, itu kerana mereka ikut hawa nafsu. Kami tak ada kena-mengena. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Maka pada hari itu setiap diri merasa bersalah. Tuan-tuan, orang kalau buat salah, maka pada hari dizahirkan kesalahan, maka dia akan rasa salah dengan rasa penghinaannya. Waruddu ilallah, mereka akan dikembalikan pada Allah untuk diberi hukuman. Maulahumul haq, Tuhan mereka yang sebenar, bukan lagi sekutu yang mereka dakwa. Inilah Tuhan sebenar, Maulana, Tuhan kita yang sebenar. Wa dhalla anhum ma kan yaftarun, dan telah terbongkarlah kesesatan pembohongan mereka selama ini. Yang sebenar-benar mereka menyembah selain dari Allah, ada dua benda. Pertama, perbuatan itu sebenarnya hawa nafsu mereka saja. Yang kedua, benda yang disembah itu pun tak tahu menau kenapa mereka disembah. Mereka ambil, kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang menyembah selain daripada ni, mereka cari orang-orang soleh, mereka buat patung lalu mereka sembah. Orang soleh ni pun tak tahu menau. Kenapa kamu sembah aku? Makhluk-makhluk yang mereka sembah pun tak tahu menau. Bagaimana hari di mana mereka mengharapkan syafaat? Mereka anggap patung boleh beri syafaat. Mereka anggap Nabi Isa yang mereka sembah boleh beri syafaat. Mereka anggap malaikat yang sembah boleh beri syafaat. Tidak ada syafaat hari itu. Siapa pun yang menyekutukan Allah, Allah zahirkan yang mereka dakwa pemberi syafaat, semuanya berlepas diri daripada mereka. Kami tak ada kena-mengena dengan perbuatan mereka. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan pada ayat berikutnya. Daripada ayat 31 hingga 33. Lepas Allah bongkarkan tentang pelepasan makhluk yang disekutukan kepada orang yang menyembah mereka atas nama sekutu dan pemberi syafaat. Makhluk-makhluk ini sendiri menjawab kami tak ada kena-mengena. Kemudian lemahlah apa yang mereka angan-angankan dahulu, kononnya yang mereka sekutukan ini akan menolong mereka hari akhirat kelak. Rupanya tak ada kena-mengena. Maka Allah mengisbatkan, menjelaskan ketauhidan Allah yang sebenar. Baik, jawab 5 soalan ini, kata Allah. Kerana 5 soalan ini akan membongkarkan kebatilan sekutu kamu dan segala syuraka yang kamu sembah selain Allah. Allah tanya 5 soalan. Kepada setiap penyembah berhala dan penyembah selain Allah. Kerana dengan 5 soalan ini, jawapan kamu pasti sama. Kata Allah, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Tanya mereka, Man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Soalan pertama.
siapa yang beri rezeki pada kamu? Di langit dan di bumi. Siapa bagi rezeki? Apakah berhala ni bagi rezeki? Yang kamu dengan jelas nyata ambil buah-buah, ambil makanan, letak depan berhala. Kamu yang cuba beri makan pada berhala. Bukan berhala beri makan pada kamu. Baik, soalan pertama kamu kena jawab, siapa yang beri makan pada kamu? Siapa yang beri rezeki pada kamu? Soalan ini ditanya pada semua penyembah selain Allah. Satu. Yang kedua, amman yamlikus sam'a wal absar? Siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan kamu? Kenapa Allah sebut pendengaran dan penglihatan? Kerana ini dua tingkat, dua sumber kepada keimanan. Kita dengar yang baik, kita melihat yang baik, maka kita pun beriman. Kalau tak dengar yang baik, tak tengok yang baik, maka orang ni akan kufur. Ini dua pintu maklumat. Apa dia? Telinga, mata. Yang kita tengok menghasilkan ilmu dan makrifat. Yang kita dengar menghasilkan pengetahuan dan menghasilkan ilmu. Maka kata Allah, baik siapa cipta dua panca indera itu? Dua. Soalan yang ketiga, wa man yukhrijul hayya minal mayyit? Dan siapakah yang menjadikan, mengeluarkan yang hidup daripada yang mati? Siapa yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati? Maksudnya ni, benih-benih yang mati, daripada benih ini lahir makhluk yang hidup, namanya kurma, pohon kurma. Daripada telur yang mati ini lahirlah ayam. Wa yukhrijul mayyit minal hayy? Siapa pula yang mengeluarkan yang mati daripada yang hidup? Ini ayam yang hidup keluarkan telur yang mati. Siapa yang keluarkan? Siapa yang buat? Itu yang keempat. Soalan kelima, wa man yudabbirul amr? Siapakah yang mentadbir seluruh urusan, seluruh takdir makhluk ni? Yang menguruskan perjalanan matahari, bulan, kehidupan kamu. Siapa yang meletakkan segala ketentuan kehidupan kamu? Fasayaqulun. Mereka semua akan menjawab, wahai Muhammad, Allah. Allah. Habis kalau itu kamu jawab Allah, yang kamu sembah berhala lagi, kenapa? Mereka penyembah berhala dan mereka menyembah selain Allah. Apakah yang ni bagi rezeki? Soalan dia pertama. Ni berhala yang kamu sembah ni, yang kamu buat besar-besar, buat macam-macam bentuk, jenis. Apakah dia beri makan pada kamu? Jawapannya tidak. Kalau kata ya, dia beri makan. Baik, berhala ni bila startnya? Baru start tahun lepas buat. Habis awak hidup bila? Saya hidup 30 tahun lepas. Habis sebelum tu siapa beri makan? Maka persoalan ini tuan-tuan, tak mampu mereka kata berhala beri makan. Apatah lagi terang nyata, penyembah berhala cenderung beri makan pada berhala. Tuan-tuan tengok semua orang menyembah berhala sejak zaman jahiliah dulu. Sehingga zaman sekarang, mereka cenderung letak makanan, buah-buahan depan berhala. Kononnya beri makan pada Tuhan. Kemudian bila Allah Ta'ala tanya, siapa yang ciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa? Bila Allah tanya, siapakah yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup? Yang kita sebut tadi daripada biji kurma, maka hidup pokok kurma. Pokok kurma pula berbuah biji kurmanya, kurma-kurmanya. Daripada ayamnya, maka keluar telur ayamnya. Daripada telur ayam yang mati, menetas, keluar ayam yang hidup pula. Duk bergiling begitu tak habis-habis. Menjadi nikmat pada manusia. Siapa buat? Wa man yudabbirul amr? Siapa yang menyusun semua ini? Fasayaquluna Allah. Mereka akan kata Allah. Fakul. Kalau begitu wahai Muhammad, katakan pada mereka, afala tattaqun? Tidakkah kamu mau takut pada Allah? Sebab apa yang kamu sembah, ternyata kamu secara mantiki, secara logik, mantikil hadith, secara kita panggil niqashun mantiki hadith dalam bahasa Arab. Artinya ini suatu niqash atau suatu perbincangan mantiki yang mengetuk akal kamu berfikir secara hadith, secara simple. Tetapi ini cara simple je fikir. Tak siap, apakah ini hidupkan, apakah ini yang mematikan, apakah ini bagi rezeki? Kalau yang simple ini sudah membongkarkan ini bukan Tuhan. Dan Tuhan sebenar itu Allah. Fadzalikumullah, yang melakukan semuanya itu Allah. Rabbukumul haq, Tuhan kamu yang sebenar. Fama ba'dal haqqi illa dhalal, maka Tuhan tidak ada Tuhan yang kedua. Yang lain daripada Tuhan yang sebenar ini dhalal, sesat. Sebab kalau kamu dah menafikan 5 benda ni tak dilakukan oleh berhala kamu dan syirik sekutu kamu, maka tinggal lagi Allah yang esa. Dan selain Allah itu adalah batil. Fa anna tusrafun? Kenapa kamu menyeleweng lagi?
Kenapa kamu masih lagi tidak mau menerima dan tidak mau beriman kepada Allah lagi? Duk pusing sana, pusing sini. Kadzalika, dan demikian juga haqqat kalimatu rabbika, telah tetap kalimah Tuhan, yakni wahyu Allah, alal ladzina fasaku, ketetapan Allah kepada orang yang fasik. Fasik di sini maksudnya tuan-tuan dengan hujah jelas nyata tak nak terima juga. Ni otak rosak ni. Kita orang ni kalau kita berdebat, kalau kita berhujah, dia tak boleh jawab. Dan dia pun mengakui apa yang cakap betul. Lepas tu dia tak nak terima, ini semua kena fasik. Apa maksud fasik? Rosak. Mereka ni rosak, mereka ni orang yang kita katakan memang jelas memilih kufur. Annahum la yu'minun. Kerana itu mereka tidak akan beriman. Maksudnya tuan-tuan sekalian, secara hujah dan logik, kalau hari ini dalam debat terbuka Islam, sama debat dalam Quran, debat dalam hadis, bukan debat di alam maya, bukan debat secara realiti, ini ketakutan orang kafir. Jelas mereka tidak mampu menzahirkan apa pun tanda kebenaran mereka. Mereka berkata, inilah apa yang kami pegang daripada nenek moyang kami. Itu sahaja hujah mereka. Maka kata Allah, bila dengan hujah yang jelas, mereka masih terus menolaknya, kerana mereka itu orang fasik. Dan orang fasik tidak akan beriman. Sebab itu Allah nak beritahu iman ini dengan hidayah Allah. Ini dinamakan sebagai hidayah taufik. Hidayah yang menjadikan Allah membimbing seorang hambanya menyembah Allah. Kebenaran yang diketahui tidak cukup menjadikan mereka mendapat hidayah. Bila ada kesombongan. Sebab itu tuan sekalian, walaupun kita diminta berhujah, berdebat, menyampaikan, namun satu perkara yang kita kena tahu, hidayah itu daripada Allah. Bila seorang itu tetap memilih kufur walau hujah sudah jelas, kerana dalam dirinya itu tidak bersedia menerima iman. Kerana sombong, kerana fasik. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.